Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah sayyidul ayyam, hari ini penghulu segala hari. Kita dikurniakan oleh Allah SWT nikmat masa lapang dan nikmat kesihatan yang baik dan yang mengizinkan kita untuk sampai ke sini. Baik, insyaAllah kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga di muka surat 45. Wanita Salihah, hiasan terindah. Kalau ingat lagi hadisnya di muka surat 38 ya, hadis utamanya adalah tentang ad-dunya mata'un wa khaira mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan adalah wanita yang solehah. Dan kita dah tengok sebelum ni apa yang dimaksudkan dengan hiasan. Hiasan adalah sesuatu yang membuatkan kita merasakan kemuncak nikmat. Jadi maknanya setiap hiasan berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain. Dan hari ni kita nak tengok tentang wanita solehah. Yang kita dah tengok sebelum ni sifat-sifatnya dan bagaimana wanita solehah ni nak menjadi hiasan dunia yang paling indah. Baik, ada 3 perkara dalam gambar kat muka surat 45 tu. 3 poin. Yang pertama sekali, sifatnya adalah menenangkan hati. Yang kedua, dia penyejuk mata. Dan yang ketiga, dia bermanfaat. Jadi siapa pun kita, di mana pun kita berada, kan, sama ada kita ni wanita bujang ataupun wanita yang telah berkahwin ataupun yang telah tidak berkahwin. Maksudnya dah tak ada suami, kan? Jadi maksudnya 3 poin ni utama. Maksudnya kita mestilah menjadi manusia wanita yang menenangkan hati orang sekeliling kita. Nak tenang ni tenang daripada apa? Baik, Nabi SAW bagi tahu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang selamat daripada tangan dan lidahnya. Jadi maknanya yang banyak buat bencana tangan dan lidah. Jadi maknanya kita nak orang keliling kita selamat daripada bencana tangan dan lidah. Tapi istimewanya hadis ni bila Nabi fokus pada tangan dan lidah. Rupanya dalam anggota kita ni 2 tu lah yang paling banyak buat salah. Cuma kalau lebih fokus lagi, orang lelaki banyak kat tangan, orang perempuan banyak kat lidah. Jadi bila kita banyak buat salah kat lidah, sekarang ni kita nak orang keliling kita rasa aman daripada lidah kita. Baik, aman yang macam mana? Yang pertama, kita bukan makcik bawang. Makcik bawang ni dia nampak je macam dia sambil kupas bawang sambil dia mengumpat. Tapi sebenarnya bila kita duduk sekeliling orang yang macam ni, kita rasa tak tenang. Dari satu sudut, apa saja yang kita buat pasti akan diumpat. Jadi kita rasa tak selesa. Maknanya kalau sampai kita tak selesa ataupun kita yang menjadi makcik bawang tu, orang lain jadi tak selesa dengan adanya kita. Dia bimbang nanti apa kesilapan dia buat, semua yang kita umpat, semua kita sebar cerita. Maknanya kita dah pun buat dia hidup tak tenang. Ataupun mungkin mulut leza. Jenis asal nampak orang silap sikit dia leza, silap sikit dia leza, asal leza silap sikit, kan? Jadi maknanya akhirnya dia jadi orang keliling jadi tidak selesa dengan kewujudan kita. Dan itu antara bencana-bencana lidah. Apa lagi? Kalau lidah ni apa lagi dosa dia? Selain mengumpat, selain laser, lagi? Bebel. Bebel ni dia masih ima-ima lagi. Maksudnya antara berdosa atau dapat pahala atau sia-sia. Dia masih antara lagi. Jadi kita nak bebel kita tu jangan sampai sia-sia dan bebel kita jangan sampai berdosa. Bebel yang sia-sia yang macam mana? Bebel yang ikut emosi. Sebab geram, sebab nak marah, bebel. Kan? Tak ada isi apa-apa, kita marah-marah lah. Kan? Yang tu maknanya sia-sia. Kemudian membebel yang bawa dosa. Ini kalau isi kandungan bebel tu, yang pertamanya mungkin fakta-fakta yang bertentangan daripada Quran dan Sunnah. Ataupun kadang-kadang kita menyandarkan bebel kita tu, kita sandarkan kepada Nabi. Nabi kata gini padahal Nabi tak kata. Itu boleh dosa tu. Simple je, kan?
kalau kita ikut emosi tak sedar kan. Ataupun kita membebel dengan menyakitkan orang lain. Menyakitkan sampai orang sakit hati dengan memang kita dengan niat menyakitkan hati dia sebab kita sakit hati. Itu pun boleh bawa kepada dosa. Ya, tapi ada bebel yang dapat pahala. Contohnya kalau kita bebel, seorang ibu bebel anak dia ataupun dia membebel kepada siapa. Dia membebel yang pertama sebab dia nakkan kebaikan untuk orang yang dia cakap gitu. Dia menasihati sebenarnya, cuma bila nada dia dengan nada, yelah orang perempuan ni boleh cakap panjang tu macam bebel kan. Dia punya nada, dia punya suara jadi bunyi macam bebel kan. Jadi bila macam tu maknanya kita kata kita nakkan tujuan kita kebaikan, kemudian isi kandungan bebelan tu jangan kosong. Biar ada isi kandungan dia, mungkin bersandarkan kepada Quran, kepada hadis ataupun kepada ilmu-ilmu yang pasti. Itu bebel yang dapat pahala. Jadi antara tiga lagi. Jadi tapi ada juga kemungkinan yang menyebabkan orang keliling kita ni rasa tak selesa bila bebelan kita tu hanya semata-mata menyakitkan. Baik, lagi maksiat lidah. Ada banyak kan? Banyak. Okey, yang keempat, fitnah. Jadi kan ada orang dia fitnah ni ada dua, satu sengaja, satu separa sengaja. Yang banyak orang buat yang separa sengaja. Kan? Baik, yang sengaja ni memang dia tahu benda tu orang tu tak buat, tapi dia sengaja fitnah untuk menjatuhkan orang tu. Okey, yang ni memang berdosa. Yang separa sengaja masih lagi dosa walaupun tidak seberat yang sengaja. Baik, separa sengaja ni macam mana? Kadang-kadang berpunca daripada sifat kita yang terlalu banyak menganalisis. Orang Melayu ni dia hebat analisis kan? Bukan orang Melayu je kan, mana-mana pun lah. Tapi yang sebab kita faham bahasa Melayu kan, orang Melayu ni kadang-kadang kita ni suka menganalisis. Kalau tengok daripada pepatah-patah Melayu kita ni, ada banyak pepatah yang bersifat analisis. Contoh, pergi kenduri kahwin, tengok pengantin, kita pun kata sama comel sama handsome, bagai pinang dibelah dua. Itu analisis tu kan. Tengok tak comel, tak handsome ataupun tak sama, tak setaraf, kita pun kata bagai pinang tak terbelah-belah. Lepas tu kita tengok orang tu tak berkawan dengan orang, macam kera sumbang. Itu semua analisis kan. Jadi sifat-sifat menganalisis ini kadang-kadang bila kita satu, kalau dia tak tepat, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, maka dia jadi fitnah. Contoh, kadang-kadang pergi kenduri kahwin, dia mula tengok pengantin, dia memang suka hak tu lah. Kalau pergi kenduri tu memang tunggulah nak tengok pengantin. Tiba-tiba tengok pengantin, lakinya muda, bininya tua. Analisis. Boleh dah dia diam, tak payah cakap apa-apa. Payah ni. Spontan. Dia akan keluar analisis. Dan dia pun kata, ini macam mana dia boleh berkenan ke perempuan tu? Dia guna-guna apa kan? Okay. Dia pun keluarlah ayat satu, dia guna-guna apa? Dia cerita masalahnya benda ni bila dia fikirkan dan dia ungkapkan. Itu timbul masalah. Dia fikir kemudian dia lepaskan, orang lain dengar. Bila orang lain dengar, sedangkan benda tu salah misalnya. Benda tu salah. Kemudian biasa kita ni standard telefon buruk kan? Orang duk main telefon buruk ni, istilahnya kita sampaikan ke orang tu, nanti orang tu sampaikan ke orang lain, dah berubah kan? Jadi kita kata dia guna-guna apa kan? Ayat kita gitu, macam ayat persoalan, tapi orang tu dia tangkap, oh dia guna-guna. Dia guna-guna, dia pun cerita kat orang lain, akhirnya tersebar fitnah. Siapa punca? Penganalisis awal tadi kan. Jadi maknanya kita yang mula-mula buat analisis, kemudian kita luahkan kepada orang lain. Ini banyak kadang-kadang itu kes pengantin yang menantu versus mertua tu. Ya juga. Mak dia pergi rumah menantu dia, tengok-tengok menantu dia bagi botol susu dekat anak dia. Dia pun balik cerita, tengok menantu kita tu tak nak susu ke anak dia, dia kata. Ini kes betul lah. Ini kisah benar. Ada yang mengadu, dia kata. Padahal sekali tu je dia bagi, dia kata. Terus dia buat analisis dan kemudian dia sebarkan, dia bagi botol susu kecil-kecil lagi, dia kata. Padahal mak dia tak kerja pun, dia kata. Jadi mak dia cerita macam tu. Mak mentua cerita macam tu. Akhirnya tersebar cerita dan benda tu rupanya adalah tidak betul. Maka dia jadi fitnah separa sengaja sebab analisis awal yang tidak memerhatikan keadaan yang sebenar. Dan kita kalau tahu kan, kalaulah kita dengan sifat macam ni hidup zaman Nabi SAW, maka tidak mustahil kita menjadi penyebar fitnah pada zaman tu, hatta kepada Nabi SAW sekalipun.
Sebab apa? Sebab Nabi ni sifatnya satu. Waktu Nabi duduk sendiri, Nabi tak makan mana. Kadang-kadang setengah biji kurma saja. Tapi kalau Nabi dijamu oleh orang, Nabi akan makan sampai habis. Baik. Kalau kita ni jenis suka analisis orang, kita tengok orang tu makan banyak, tak kita analisis. Menteka darah orang tu kan. Makan kita mau, kita kata tak cukup ke kan, macam lapar sangat kan. Jadi kita kata dia tu makan banyak, analisis. Padahal orang tu tak makan banyak, dia cuma makan hidangan yang dihidangkan. Sebab orang hidang maka dia meraihkan. Jadi kita pun sebarkan ke orang dia makan banyak, sedangkan benda tu tak betul. Jadi fitnah secara tak sengaja. Maka Nabi SAW kalau nak dinilai pada zahir, maka orang akan buat macam tu. Dan kita maknanya kalau dengan sifat itu kita biarkan, maka berterusan kita akan menjadi manusia yang merosakkan masyarakat, penyebar fitnah. Yang kita rasa macam kita tak ada buat salah pun, kita tak ada buat benda tak baik pun. Tapi maknanya sekarang ni kuncinya adalah kurangkan analisis. Kalau agak-agak tengok orang tu, tengok pergi kenduri, tengok pengantin tu, rasa nak analisis baik, analisis pengantin sendiri. Maknanya pasangan kita dengan pasangan kita tu macam mana? Adakah kita ni dah cukup kehidupan rumah tangga ni boleh bawa ke syurga Allah ataupun tidak? Lebih baik daripada kita analisis orang lain yang kita belum pasti pun. Ini selalu orang perempuan dia rajin analisis. Analisis orang kan? Saya kadang cek juga kenapa lah orang perempuan yang suka buat analisis ni. Jadi saya tengok satu faktornya adalah sebenarnya analisis ni baik bagi seorang saintis. Dia kena analisis. Jadi mak-mak ni dia banyak jadi saintis kepada anak dia. Contoh kan, anak dia demam, dia perlu analisis untuk cari ubat yang paling tepat untuk anak dia. Dia pun analisis anak dia demam sebab ni, sebab ni, sebab ni. Itu di tempat situasi keperluan. Tapi kadang-kadang sifat ni dia bawa kepada benda-benda yang tak perlu. Yang ni di sinilah. Maknanya benda ni bukan benda yang tak baik, tapi benda yang kita perlukan ilmu untuk kita jaga. Jangan sampai kita menyebarkan benda-benda yang tidak sepatutnya. Jangan sampai kita ni menganalisis benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kurangkan analisis pada benda-benda yang tidak perlu. Nak tahu macam mana? Nak tahu bila dah start analisis, contoh bila tengok muka orang masam, dia mula dah. Dia masam tu ada masalah apa? Kadang-kadang dah dia tengok masam muka, dia tanya. Kita tengok orang tu masam muka, kita pun tanya, kenapa ni? Tak berapa sihat. Dia dah cakap tak berapa sihat, kita balik analisis lain. Alah, dia cakap je tak berapa sihat, sebenarnya baru gaduh dengan suami. Analisis juga. Dah buat apa tanya tadi? Kan? Itu masalah dia bila kemudian kita mengutamakan analisis kita. Itu yang akhirnya kita jadi menyebarkan fitnah tanpa sengaja. Jadi sekarang ni poinnya, mudahnya setiap kali kita tengok orang, kita rasa nak mula analisis dia, fikirkan sekarang ni hasil daripada analisis tu dia dapat apa? Dapat apa? Jadi apa? Contoh tadi kita kata, dia kata dia sakit. Lepas tu kita buat analisis baru gaduh dengan suami dia. Lepas tu kita nak buat apa? Ada nak tolong dia? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya tak ada kebaikan yang boleh kita bawa, maka berhenti, kembali zikir kepada Allah SWT. Sebab kita sebenarnya kurang zikir. Kurang zikrullah menyebabkan akhirnya kita banyak zikrun nas. Kita kurang ingat Allah menyebabkan akhirnya kita banyak ingat manusia. Itu konsep menenangkan hati. Jadi pastikan lidah lisan kita ni tak menyebabkan orang keliling kita merasa menderita bila kita ada dan bahagia bila kita tak ada. Jangan sampai macam tu. Baik, kemudian menyejukkan mata. Dan maksudnya menyejukkan mata dengan makna kata orang kalau tengok kita tu tak rimah. Rimah dengan makna kata dia kalau tengok, dah datang dah. Dia tak begitu. Maknanya dia rasa sangat seronok bila kita ada di satu tempat. Maknanya tak adanya kita dicari, adanya kita membuatkan dia seronok. Itu sifat wanita yang solehah. Dan kemudian kita memberi manfaat. Ini sangat penting. Sebab manusia yang terbaik adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi maknanya kita duduk kat sini, kita bekerja, kita kerja dengan pekerjaan kita dan kemudian apa manfaat yang kita boleh bagi kepada orang sekeliling kita. Ini pemikiran orang yang beriman. Orang beriman kena selalu fikir untuk apa lagi yang dia boleh buat untuk bagi manfaat kepada orang lain. Sebaliknya, bila kita ni selalu fikir, bilalah boleh cuti, bilalah boleh rehat, bilalah boleh jalan-jalan, bilalah boleh tengok TV, bilalah boleh duduk lepak-lepak, kita menanti-nanti saat untuk berehat. Ini bukan pemikiran orang beriman.
Orang beriman dia tak tunggu-tunggu masa rehat. Dia tak tunggu, dia tak cari-carilah masa untuk dia duduk saja. Tak. Dia akan sentiasa cari masa untuk dia menambahkan amal-amal ibadah dia, untuk dia terus bagi manfaat kepada orang lain. Jadi kita ni yang terbaiknya bagi manfaat yang lebih besar kepada umat. Apa kelebihan kita ada? Dengan kelebihan itulah kita bagi manfaat. Contoh, ada orang kelebihan dia pandai masak. Kalau dia setakat masak untuk keluarga dia saja, manfaatnya kecil. Jadi sekali-sekala besar luaskan manfaat tu, maka kita masak pula untuk kawan-kawan pejabat. Kan seronok kalau tiba-tiba main datang kuliah balik-balik nasi seorang sebungkus. Ada orang belanja, dia masak sendiri, modal bukan banyak mana kalau setakat nak buat 20 bungkus. Masak sendiri. Jadi maknanya sekali-sekala dia menyebarkan kebaikan, meluaskan manfaat dia. Ada orang yang pandai mengemas. Kalau dia mengemas tu walaupun campak-campak pun kemas, Ada orang dia mengemas makin sepah, maknanya kelebihan lah. Bila dia pandai mengemas, maka luaskan manfaat selain daripada kemas rumah sendiri, kemas rumah orang. Rumah orang kalau orang tu bagi tak apa, jangan terlebih rajin. Kemaskan surau ni ke contohnya, kemaskan masjid, tengok telekom sepah-sepah kita tolong lipat. Itu kita meluaskan manfaat kepada orang lain. Jadi menjadi wanita yang solehah ataupun muslim yang baik itu adalah yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi fikirkan sebanyak mana kita boleh bagi manfaat. Jadi cara nak bagi manfaat kepada orang lain dengan cara yang terbaik adalah kita cek dalam diri kita. Yang pertama, manusia tu kalau nak berjaya dia kena ada dua, minat dan bakat. Dua-dua serentak sekaligus pada benda yang sama. Ini insya-Allah boleh berjaya. Tapi ada orang ada minat benda lain sedangkan bakat dia lain. Kalau kita pilih untuk buat minat, kita boleh. Tapi untuk berjaya agak susah sebab bakat kita bukan di situ. Tapi kadang-kadang bakatnya bukan minat dia. Kalau dia pilih yang ini, kemudian dia tanamkan minat, maka dia lebih mudah untuk berjaya. Jadi cari bakat kita. Cari bakat kita dan kemudian tanamkan minat pada bakat. Saya kalau ikut minat banyak. Macam-macam benda buat. Macam-macam benda lah suka buat. Tetapi bila dia cungkil-cungkil balik bakat, dan kemudian kita gandingkan kedua-duanya dan kemudian memilih, kalau dah banyak juga, banyak minat, banyak bakat pula, gandingkan yang mana yang tak ramai orang boleh buat. Yang itu baru kita kata kita boleh bagi manfaat yang lebih luas kepada umat. Itu konsep bermanfaat. Jadi sekarang ni, mulai hari ni, letaklah dalam mindset kita, bangun tidur hari ni manfaat apa nak bagi kat orang. Kalau setakat pergi kerja hari ni, manfaat apa nak bagi kat tempat kerja? Selain daripada setakat kerja kita, dengan kerja-kerja tugas kita, manfaat apa kita nak bagi kepada kawan-kawan sekerja kita? Itu sifat seorang yang wanita yang solehah sekaligus seorang mukmin yang sebenar. Baik, muka surat 46. Perenggan yang bawah tu, hukum alam menetapkan bahawa setiap sesuatu yang lebih baik, maka ujiannya akan lebih besar. Semakin banyak kebaikan yang diperoleh, semakin besarlah ujian yang akan dihadapi dari kebaikan itu. Sebagaimana seorang yang memiliki suara merdu, ia merupakan kelebihan yang tidak ada pada semua orang. Namun dengan nikmat kelebihan ini, maka seseorang akan berhadapan dengan ujian yang lebih besar berbanding orang lain yang tidak bersuara merdu. Seorang yang merdu suaranya mungkin akan punya keinginan untuk menjadi seorang penyanyi yang akhirnya menghanyutkan dirinya dalam dunia populariti dan maksiat jika disalah letakkan. Demikian juga seorang yang bersuara merdu, ketika dia mengalunkan ayat suci Al-Quran, kemudian banyak orang yang memuji kemerduan suaranya, maka dia teruji dengan perasaan ujub yang tidak mungkin melanda orang lain yang tidak memiliki kelebihan sepertinya. Oleh itu, setiap kelebihan yang ada harus diiringi dengan sikap berhati-hati dalam mengendalikan nikmat tersebut. Baik, hukum alam. Istilah hukum alam ni maknanya benda yang normal dalam dunia ni. Selain pada normal, ada yang tak normal. Contohnya, tak makan tapi kenyang. Itu tak normal. Ataupun makan tapi tak kenyang-kenyang. Itu tak normal juga. Ni ada lubang ke kat belakang dia kan? Tak kenyang-kenyang, cek belakang dia. Jadi maknanya yang normalnya adalah hukum alam. Hukum alam ni maksudnya hukum alam mengatakan bahawa andai kata satu nikmat itu nikmat yang besar, maka ujiannya pasti akan lebih besar. Contohlah mudah kan,
Rumah besar dengan rumah kecil, maintenance mana lagi mahal? Besar. Jadi nikmatnya nikmat mana besar? Rumah besar. Nikmatnya rumah besar lebih, tapi maintenance rumah besar lagi mahal. Kalau misal katalah paip bocor, jenuh nak cari paip tingkat berapa bocor. Mana punca dia, kan? Dia pun ada batang paip yang banyak-banyak. Tapi kalau rumah setinggan kecil tu, paip bocor confirm satu tu je paip dia, kan? Jadi maknanya mudah. Sama juga kereta, kenderaan, kan? Lebih besar kenderaan, lebih mewah kenderaan, lebih nikmat kita naik kenderaan tu, tapi sebiji tayar. BMW berapa harga sebiji tayar? Siapa ada BMW sini? Tak ada, alhamdulillah. Selamat. Sebiji tayar beribu, kan? Berbanding dengan ada kancil. Kancil tukar sebiji tayar boleh bernafas lagi kita. BMW sekali tukar sebiji tayar, ada orang dah sesak nafas, kan? Jadi maknanya nikmatnya memanglah nikmat yang BMW, tapi kancil tu kita kata ujiannya lebih kecil. Kalau setakat lampu dia rosak, RM20, kan? Setakat tayar pancit, tampal RM5, kan? Maknanya keluar duit kecil je, maintenance dia kecil, ujiannya pun tak berat lah. Kalau terlupa kunci kereta kancil, insya-Allah tak ada orang nak ambil, kan? Terlupa kunci BMW, datang balik tak ada dah, kan? Jadi maknanya dia punya ujian tu adalah setimpal dengan nikmat yang kita dapat. Itu hukum alam. Jadi contoh tadi kita sebut orang yang ada suara yang merdu, suara yang sedap, kan? Dia akan sentiasa teruji untuk dia mula berfikir. Orang kalau suara dia sedap, dia mula fikir. Kalau dah semua orang puji pula tu suara dia sedap, kan? Suara dia bak puluh perindu, kan? Dah bak puluh perindu, takkan kat rumah je dia pun fikir, kan? Apa kata kalau jadi penyanyi, kan? Tak tahu boleh kalahkan penyanyi nombor 1 Malaysia, kan? Jadi dia mula berfikir. Maka di situ akan datang ujian. Dia menyanyi ni bukan masalah dia. Masalah dia apa yang dinyanyikan dan apa kesan daripada nyanyian tu. Itu yang masalah. Jadi apa yang dinyanyikan, kalau lagunya lagu yang sia-sia, lagunya membuatkan orang lalai, apatah lagi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat, maka itu dosa, kan? Kemudian kesan daripada nyanyian dia, adakah nyanyian ni membuatkan orang bertambah keimanan ataupun membuatkan orang semakin jauh daripada Allah? Yang itu baru timbul masalah, kan? Tapi pada asal nyanyian dia, itu ada banyak pandangan ulama. Cuma nak serta maknanya banding dengan orang yang suara macam katak puru, ada terfikir tak nak jadi menyanyi? Sekali nyanyi hujan, memang confirm tak boleh buat konsert, kan? Asal konsert hujan, asal hujan konsert, kan? Jadi maknanya akhirnya kita tak berfikir untuk buat ke arah maksiat, kan? Jadi saya pernah jumpa seorang kanak-kanak, perempuan ni, budak lagi lah. Suara dia sedap, dan cikgu selalu puji. Kalau kat sekolah selalu dia lah, kalau nak lagu ke, nyanyi lagu sekolah ke, nak buat persembahan ke, dia selalu jadi solo. Dan sampai satu ketika saya sembang dengan dia, saya tanya, cita-cita nak jadi apa? Itulah dia kata. Dia jawab, saya tengah confused, kan? Mak dia ustazah, dia kan budak lagi, kan? Dia pun jawab, saya tengah confused sama ada nak jadi ustazah macam mak ataupun nak jadi penyanyi. Confuse-nya dua tu, kan? Sebab apa boleh confuse macam tu? Sebab suara dia sedap. Cuba kalau suara dia tak sedap, ada pernah dia fikir nak jadi penyanyi? Tak, kan? Itu yang kita kata ujian tu akan lebih besar. Saya kata kat dia, tak payahlah confuse macam tu, jadilah ustazah yang pandai menyanyi, kan? Boleh, kan? Tapi tak payahlah menyanyi kat konsert, kan? Maknanya manfaat ke, tetap ada manfaat, tapi pada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi maknanya itu kita kata ujian. Dan macam tu juga kita kata dalam bab kalau orang banyak harta, kaya dengan miskin nikmatnya lebih besar. Kalau kaya, kan? Semua orang nak kaya, kan? Kita kata kalau ada orang yang nak miskin tu 1 dalam 1,000,000. Ada, kan? Sebab sahabat pun ada yang doa, kan? Jadikanlah aku miskin, kan? Jadi maknanya yang kat depan ni ada yang pernah doa, ya Allah miskinkanlah aku. Tak. Kita memang disuruh usaha untuk jadi kaya sebab kita nak harta kita tu kita infakkan kepada agama, kepada perjuangan Islam. Baik. Jadi maknanya kita kata bila ada harta yang banyak, maka kita teruji dengan ujian nak jadi tamak ke, nak jadi hajah bakhilah ke, kan? Hajah bakhilah bini haji bakhil, kan? Jadi terujilah, kan? Ataupun tiba-tiba nak jadi sombong ke, kan? Dan ujian ini tidak menimpa orang miskin. Sebab orang miskin nak bakhil apa, dia tak ada benda pun nak dibakhilkan, kan? Dia nak tamak apa, dia tak ada harta pun untuk dia kongkong,
Sebab dia tak ada. Itu kita katakan ujian. Jadi dalam dunia ini, yang diiktiraf ujian paling besar, yang Nabi sebut SAW dalam hadis ke surat 47, ma taraktu ba'di fitnatan adhar ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan selepasku fitnah yang lebih besar bagi lelaki melainkan wanita. Maknanya paling besar. Jadi makna kata apa? Bila kita wanita ni dalam hadis awal tu diiktiraf sebagai sebaik-baik perhiasan, maknanya sebesar-besar nikmat adalah wanita, maka sebesar-besar ujian juga adalah wanita. Jadi sekarang ni dalam berhadapan dengan hadis ini, penjelasan ini, pertama iman kita kena memberitahu kepada diri kita bahawa apabila Allah dan Rasul memberitahu sesuatu kepada kita, nombor satu, jangan argue, jangan tolak dengan akal kita semata-mata. Sebab yang sedang bagi tahu kita itu bukanlah orang lain, tetapi mereka adalah yang berautoriti untuk mengatakan demikian. Maksudnya setiap apa yang Nabi SAW cakapkan itu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi cakap itu, Nabi tak cakap daripada hawa nafsu, tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi makna apa yang Nabi cakap itu adalah apa yang Allah wahyukan. Allah ni siapa? Pencipta kita, kan? Pencipta. Baik, bila pencipta kita bagi tahu kepada kita sesuatu, maka kena yakin dan percaya bahawa dia bukan sedang memperlekehkan hasil ciptaan dia. Takkanlah orang cipta satu benda, lepas tu dia nak pelekeh benda yang dia cipta. Tidak, kan? Tapi bila dia bagi tahu sesuatu tentang ciptaan dia, maka dia sedang memaklumkan kepada kita, ini adalah kejadian yang aku ciptakan. Jadi sekarang Allah bagi tahu, kan, melalui Nabi SAW bahawa yang aku ciptakan wanita ni adalah hiasan paling hebat di dunia. Dan hiasan terbaik, hiasan paling indah. Sekaligus aku ciptakan wanita adalah fitnah paling besar kepada lelaki. Perempuan jaga dulu, jangan marah dulu, kan? Kadang-kadang bila main emosi ni dia marah. Apa kata kita fitnah paling besar, kata kita apa paling bahaya, kan? Sampai Sayyidina Umar Al-Khattab pernah cakap, aku lebih rela berjalan di belakang seekor harimau berbanding berjalan di belakang seorang wanita. Makna kita ni lagi dahsyat pada harimau. Lagi bahaya daripada harimau. Pasal apa? Itu kena tanya orang lelaki. Pasal kita tak erti nak jawab. Jadi maknanya kat situ nak kata bahaya bila Allah yang bagi tahu macam ni, bahayanya kita ni, maka konsepnya nombor satu itu makluman kepada lelaki bahawa mereka kena selalu berhati-hati daripada fitnah wanita. Bahawa mereka kena selalu mengamalkan menundukkan pandangan supaya lebih menjaga keimanan dia. Dan bagi wanita, maka wanita kena selalu berjaga-jaga. Ingat bahawa diri dia adalah fitnah, maka jaga. Jangan sampai kita ni keluar daripada rumah mengikut hawa nafsu. Ikut nafsu je. Bila nak keluar, rasa nak keluar, dia keluar. Bila rasa nak makan angin, makan angin. Kemudian dengan pakaian yang macam mana, dia pakai sesuka hati dia. Dan kemudian bila nak make up, dia make up suka-suka hati dia. Kan? Bila nak pakai alat solek apa pun, dia dah tak check dah. Allah suka ke tak suka, tak check dah. Yang ini yang maksudnya adalah dia tidak berhati-hati dan berjaga-jaga dengan diri dia. Sebab itu Allah SWT pesan kepada lelaki melalui hadis Nabi SAW. Nabi bagi tahu, ittaqullaha fin nisa. Nabi bagi tahu kat orang lelaki, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Maksudnya macam mana takwa kepada Allah dalam urusan wanita? Baik, setiap kali melihat, memikirkan, mendengar, memandang wanita, maka takwa kena ada. Yang pertama, wanita itu siapa? Kalau wanita itu adalah wanita yang bukan mahram kamu, maka bertakwalah kamu dengan menundukkan pandangan dan jaga hati, jaga minda, jaga fikiran. Kemudian kalau wanita itu adalah isteri kamu, anak-anak kamu, maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan tanggungjawab kamu ke atas mereka. Kalau wanita itu adalah ibu kamu, maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan hubungan kamu dengan ibu kamu, tanggungjawab kamu ke atas ibu kamu. Dan orang lelaki ni sebenarnya, setiap lelaki walaupun dia tak kahwin, dia ada wanita yang berada di bawah tanggungjawab dia. Ramai orang lelaki dia tak perasan, dia tahunya bila dah kahwin, bini dengan anak-anak tu je lah. Padahal ada banyak lagi kan. Kalau ikutkan hukum wali ni ada sampai 22. Dan kalau ikut hukum wali ni, maknanya wali ni, kita kat tempat kita, wali muncul masa akad nikah je. Sedangkan wali ni ada tanggungjawab lain. Selain daripada mengakad nikahkan
Yang akad nikah tu apa maksud dia? Penyerahan tanggungjawab. Jadi wali ni dia ada tanggungjawab yang dia serahkan setiap kali akad nikah. Apa dia tanggungjawabnya? Untuk menafkahi, mendidik dan melindungi. Jadi maknanya ayah akad nikah dengan suami kita tu, ayah kita dengan suami kita. Kan? Maknanya apa? Dulu ayah kita yang nafkah kita, dulu ayah kita yang melindungi kita, dulu ayah kita yang membimbing, mendidik kita. Dia lepaskan jawatan itu kepada suami kita. Itu maksud akad nikah. Jadi kemudian lepas jawatan, suami itu terima, qabil tu, aku terima nikahnya. Dengan makna kata, aku terima tanggungjawab ini untuk menafkahi isteriku, aku terima tanggungjawab ini untuk membimbing isteri aku, dan aku terima tanggungjawab ini untuk melindungi isteriku. Lepas nikah dia belasah bini dia. Kan tu? Kan? Maknanya tadi dah terima amanah. Itu kata takwa. Ini ajarkanlah kepada anak-anak lelaki. Supaya dia orang maknanya satu ketika nanti dia tahu mind setting, mentality berkahwin ni bukan sekadar cinta. Sebab masalahnya masyarakat kita memahami perkahwinan tu daripada filem-filem dalam TV. Dalam TV ajar cinta semata-mata. Sedangkan Islam tak ajar begitu. Islam ajar perkahwinan adalah satu hak dan tanggungjawab yang kita tambahkan dalam kehidupan kita. Baik, jadi maknanya sekarang ni sebagai wanita yang kita kena jaga-jaga, kita adalah fitnah terbesar kepada lelaki. Dengan makna kata kena hati-hati. Jadi dia tak boleh kata bila dia pakai seksa-seksa tu kan, orang kata ya apa pakai macam tu, siapa suruh pandang lah. Dia, masalahnya status dia tu. Status dia tu dah dikata memang fitnah paling besar. Kalau kamu, Allah dah bagi tahu garis panduan, kamu punya pakaian tu kena gini. Kalau kamu pakai gini, kamu bahaya. Lagi bahaya pada harimau tadi. Kan? Boleh buat orang mati kan. Mati dari segi apa? Mati iman dia. Jadi itu maknanya situasi, keadaan yang kita kata bila satu nikmat tu lebih besar, maka ujiannya akan lebih besar. Dan dalam muka surat 48, Nabi SAW bagi garis panduan bagi lelaki bagaimana untuk menjaga diri mereka daripada fitnah wanita. Dalam hadis, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu, maka berkahwinlah. Sesungguhnya ia lebih menundukkan pandanganmu dan memelihara kemaluanmu. Dan barang siapa tidak mampu, maka baginya puasa. Sesungguhnya ia adalah perisai baginya. Jadi kaedah yang Nabi ajar kat sini adalah puasa. Anak-anak bujang kalau dia nak nikah sangat-sangat tapi dia tak mampu lagi. Tak mampu dari sudut tadilah nak laksanakan tanggungjawab tu. Dia nak bagi nafkah tak mampu, dia nak melindungi pun tak mampu, pasal dia sendiri pun lembek, kan? Dia sendiri tu kena dilindungi lagi. Kemudian dia nak bimbing pun tak mampu, pasal diri dia sendiri pun terumbang-ambing. Jadi dalam keadaan dia tidak mampu ni, maka dia kena tahan dulu dengan kaedah puasa. Jadi kaedah tahan dia adalah puasa. Ini bukan hanya untuk lelaki bujang, tapi juga untuk yang nak nikah lagi. Dia kena guna kaedah puasa dulu. Kan? Maknanya kalau memang dia betul dengan puasa pun memang dia tak mampu tahan, maknanya dia kena barulah dia boleh kita kata nak fikirkan jalan seterusnya. Tapi Nabi ajar tahan nafsu dengan kaedah puasa. Puasa ni betul-betul perisai. Salah satunya orang kalau dah puasa dia lembek. Satu sudut bila lembek ni jadi tak buat maksiat. Sama perempuan pun bila puasa kurang sikit ngumpat kan. Pasal tak larat. Bila orang tanya, kak orang sebelah tu kan, tak larat nak jawab. Tak ada beria-ria kalau kenyang tu kan. Kalau dah perut kenyang tu beria-ria cakap. Tapi sebab kita tak larat, akhirnya kita kurang maksiat. Nak tengok TV pun mengantuk kan. Jadi akhirnya kurang maksiat. Itu kelebihan puasa. Jadi maknanya kalau bagi kita pun, puasa ni salah satu daripada kaedah untuk kita membersihkan hati kita. Baik, dan kemudian muka surat 49. Dalam firman Allah bawah sekali, surah Al-Baqarah ayat 201, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Baik.
ayat ini kebaikan, ada kebaikan. Muka surat 50 Sayyidina Ali dia mentafsirkan dengan menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia itu adalah wanita yang solehah. Baik, maksud penerangan ni adalah maksudnya ada banyak pandangan ulama tentang kebaikan. Kita kan selalu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia. Baik. Jadi salah satu daripada tafsiran kepada kebaikan tu, sebagaimana Sayyidina Ali katakan, adalah wanita yang solehah. Sebab wanita solehah adalah sumber kepada segala kebaikan di dunia ini. Segala kerosakan kat dunia pun kadang-kadang berpunca daripada wanita yang solehah. Orang jadi bergaduh sebab perempuan. Orang jadi tak bertegur sapa sebab perempuan, kan? Jadi wanita ni sendiri menjadi punca kepada banyak kebaikan dan boleh jadi juga punca kepada banyak keburukan. Dan Quran juga memuji golongan wanita yang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 221 bawah tu. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi kalau jatuh hati dekat orang yang tidak Islam dan orang yang belum Islam, maka dikatakan kamu jatuh hati kepada wanita hamba sahaya itu lebih baik, asalkan dia mukmin, mukminah. Ini ada cerita ayat ni macam mana boleh turun. Ini satu ketika dulu salah seorang daripada sahabat besar Abdullah bin Rawahah mempunyai seorang hamba perempuan, hamba perempuan yang berkulit hitam. Satu hari Abdullah ini marah kepada hamba dia pukul. Kemudian dia menyesal yang amat sangat. Ini kena tahu, satu sifat kemanusiaan adalah tak lepas daripada silap, tak lepas daripada lupa. Tapi setiap kali kita salah, setiap kali silap, setiap kali lupa, maka kita cepat-cepat taubat, mengakui kesalahan kita. Ini sifat orang beriman. Bukan orang beriman, orang baik ni tak pernah buat salah. Kadang-kadang kita ni bayang kalau wanita solehah tu baiklah, dia tak pernah salah, dah macam malaikat. Kita bukan malaikat. Kalau tak pernah salah, maknanya status dah berubah. Bila dah berubah, dia bukan lagi wanita solehah. Dia jadi malaikat solehah. Maknanya dah bukan manusia. Jadi bila nama manusia la yakhlu anil khata' wan nisyan, manusia tak pernah terlepas daripada silap dan lupa. Jadi bila walaupun sahabat dia kadang-kadang melakukan kesilapan, tapi nak tunjuk sifat orang beriman apa dia? Cepat mengaku kesalahan kita, cepat-cepat taubat, cari betul-betul jalan penyelesaian. Sebaik sahaja Abdullah bin Rawahah sedar kesilapan dia, tadi dia pukul kerana marah, bagi dia itu satu kesalahan. Kita berapa banyak benda kita buat sebab rasa marah. Rasa geram, sakit hati, kita buat. Geramnya ke orang tu, kita pun sakitkan hati dia. Yang kes ibu mertua aku ni kan kebanyakannya mak mertua tu sakit hati ke menantu. Kadang-kadang sebab menantu tak buat apa-apa, mak mertua pun sakit hati. Yang pandangan menantu tu, dia kata, saya tak buat apa-apa pun. Kenapa mak nak sakitkan hati saya? Yang mak dia kata, dia tu pemalas, datang rumah mak tak buat apa-apa, mak sakit hati. Kita pun tak tahu mana satu betul, mana salah. Jadi dua-dua pihak merasa dua-dua tak buat salah, kan? Yang mak mentua tu dia rasa menantu telah menyakitkan hati dia sebab datang rumah dia duduk saja. Dia pun sakit hati, dah laser menantu dia balik. Menantu pun sakit hati, balik menangis, cakap dengan suami, kita tak buat apa-apa pun, kenapa mak marah kita? Sebab tak buat apa-apa. Tapi kan kalau fikir rasional, tak buat apa-apa ni kesalahan ke? Kalau dia buat salah, barulah salah. Tak buat apa-apa ni maknanya dia boleh jadi dia tak reti, boleh jadi dia rasa benda tu tak ada apa-apa dia kena buat. Yang maknanya kena dibagi tahu, kemudian dia engkar, baru itu kesalahan. Ini kalau kita belajar memandang dari sudut pandang yang pelbagai, insya-Allah kita akan lebih lapang dada. Kalau kita selalu pandang dengan pandangan kita aja, memang orang selalu salah. Jadi itu yang banyak kes tu, kadang-kadang menantu potong sayur. Ada satu kes dia potong serai. Potong serai comel, kena marah. Mak mentua marah, dia kata apa? Bukan serai nak masuk blender ke? Dia pun pening loh, potong comel pun salah ke? Dia pun berasa loh, cakap dengan suami dia, salah ke kita potong serai comel-comel? Mak mentua dia kata, buang masa potong serai comel-comel. Lah kali masuk blender. Jadi siapa salah, siapa betul? Yang sebenarnya asal dia potong serai berdosa tak? Comel tak comel? Tak berdosa pun.
Sakit ke hati orang dosa. Dosa, itu masalah kita. Daripada asal tak dosa, kita buat dosa daripada benda yang sebenarnya tak ada masalah pun di sisi Allah. Lepas tu kaedah ada sebenarnya untuk orang yang sangat particular ni, tutup mata pergi duduk jauh-jauh. Kalau tidak, dia memang tak boleh tahan. Dia tengok tu dia geram je nak baiki, nak betulkan. Kan, potong tak sama besar pun dia berasa, tak sama carrot tu. Kan? Sebab mata dia tu teliti sangat. Ni pergi duduk jauh-jauh. Sebab nak elakkan apa? Masalahnya carrot tu potong macam mana? Polah kali masuk perut, keluar sama je. Kan? Jadi bila kita duk sakitkan hati orang sebab benda-benda yang kecil-kecil macam tu, akhirnya buat dosa. Kan? Jadi ni kita kurangkan. Jadi maknanya konsepnya kita kata, bila keadaan macam tu, akhirnya Abdullah bin Raha jumpa dengan Nabi SAW. Dia cari Nabi cepat-cepat, ya Rasulullah, macam mana ni aku dah pukul hamba perempuan aku dengan keadaan tadi sebab aku marah. Aku marah, aku tak tahan, aku pukul dia. Dan jadi dia nak minta ampun, nak taubat sekarang, nak buat macam mana. Benda kecil je, simple je, tapi dia terus nak minta ampun, nak taubat. Maka Nabi SAW ajarkan kepada dia untuk taubat, minta maaf kepada hamba tu. Dan kemudian Abdullah sendiri dia kata, demi Allah, aku akan bebaskan hamba perempuanku ini dan aku akan menikahi dia. Jadi merdeka hamba dia, maknanya kesalahan dia sangat kecil. Dia hanya sekadar pukul hamba sebab hamba buat salah. Kalau ikutkan, dia buat salah, dia pun pukul. Dan pukul dia bukannya mencederakan, kan? Kemudian akhirnya dia merdekakan hamba perempuan itu dan dia kahwin dengan hamba perempuan dia. Hamba, asal dia hamba. Status dulu kan kalau hamba ni memang tahap, kalau bahasa kita tu paria lah, kan? Paria ni dalam agama Hindu level paling bawah. Itu yang masa kecil-kecil dulu duk main Hindu paria kan? Paria bawah sekali. Jadi maknanya bila hamba kemudian berkulit hitam, tak ada apa-apa kelebihan, keistimewaan, tiba-tiba dikahwini oleh seorang sahabat besar. Masa tu orang Madinah semua bising. Dia kahwin dengan hamba. Orang pun mulalah Twitter kan, Facebook viral. Dia kahwin dengan hamba dia. Dalam merdekakan hamba dia, tak pasal-pasal dia kata. Tiba-tiba kahwin dengan hamba dia. Nak ke dia? Macam-macam orang kata. Sehinggalah turun ayat ni. Dan Allah bagi tahu bahawa seorang wanita mukminah sekalipun dia hamba sahaya itu adalah jauh lebih baik daripada wanita yang tidak mukmin, tidak beriman. Walaupun wanita tidak beriman itu menakjubkan kamu. Maksudnya dia berkenan. Mungkin comel, mungkin baik, mungkin kaya, mungkin kelebihan, segala-gala kelebihan ada. Tetapi yang beriman itu, sekalipun hamba sahaja yang hina, yang nampak macam tak ada apa-apa, itu lebih baik. Dan sebenarnya sambungan daripada ayat ni, Allah bagi tahu bahawa kalau kamu berkahwin dengan orang yang beriman ini, maka dia akan mendekatkan kamu kepada Allah. Sebaliknya, kalau kamu berkahwin dengan yang tidak beriman, maka sebenarnya dia akan menjauhkan kamu daripada Allah. Jadi maknanya Allah tu nak bawa kita lebih dekat kepada Allah. Maknanya kita ni kalau kahwin dengan orang yang tak beriman, walaupun kadang-kadang dia Islam, tapi dia lemah iman dia, orang macam ni akan buatkan kita semakin cintakan dunia. Sebab dalam pemikiran dia ada dunia semata-mata. Apatah lagi yang kafir, dia akan bawa kita kepada urusan dunia semata-mata. Dan sebab tu dalam soal kepimpinan sekalipun, kita pilih pemimpin yang beriman. Sebab yang beriman ini menyelamatkan dunia dan akhirat, dua-dua sekali. Tapi kalau hanya yang sekadar mempunyai sistem yang sangat bagus, maka dia, tapi tidak beriman, maka dia sekadar menyelamatkan dunia. Apatah lagi pemimpin dalam keluarga yang kita nak pilih. Maka dia mestilah orang yang kita kata menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Itu konsep kenapa yang beriman itu lebih baik. Dan dalam ayat ni juga sebenarnya sebut juga tentang lelaki. Cuma ini kita petik perempuan je lah. Ayat dia panjang. Jadi dia sebut juga tentang lelaki yang beriman, walaupun hamba sahaya, itu lebih baik daripada lelaki kafir, sekalipun dia menakjubkan kamu. Baik. Kemudian tips. Muka surat 51. Bagaimana nak menjadi perhiasan terindah di dunia. Baik, sebelum kita bincang tips yang perlu ada dalam pemikiran kita, soalan yang perlu dijawab terlebih dahulu ialah, nak tak jadi hiasan dunia yang terindah, jadi wanita yang solehah? Kalau nak, baru kita boleh bincang tips. Kalau tak nak, tak gunalah. Sebab dia tak berapa semangat nak jadi orang solehah. Dia rasa dia solehah dah, kan? Rasa macam tak ada orang kata dia jahat. Dia tak pernah pula masuk keluar jail, kan? Tak pernah jadi bekas banduan, tak pernah juga jadi banduan, tak pernah buat jenayah. Dia rasa dah baik dah. Tak payahlah dah nak fikir jadi solehah ni. Sebab dah solehah dah rasa.
Kalau yang tu memang bincang tips setara mana pun takkan jadi apa. Apatah lagi boleh tengok susah nak buat. Lagilah dia kata, sudahlah aku dah cukup baik ni, cukup lah. Tak payahlah baik-baik sangat. Ada pula yang tawaduk tak kena tempat. Saya ni bukan baik sangat. Dia tak boleh kalau saya ni bukan baik sangat tu dalam konsep kita nak tawaduk, okey. Tapi kalau dalam konsep kita pun berasa, tak apalah, tak payah duk mimpi sangatlah nak jadi macam Aisyah, macam Khadijah, saya bukan baik sangat, tak boleh. Impian kena setinggi awan di langit. Barulah kalau kita jatuh, kita tersangkut di menara. Tapi kalau impian kita setinggi kelapa di atas pokok, maka kalau kita jatuh, kita akan jatuh tersungkur atas tanah. Jadi impian biar tinggi tak apa. Jatuh, takkan jatuh terjunam ke bawah. Jadi syurga ni kita impikan Firdaus. Jadi kalau tak dapat yang Firdaus, kita masuk bawah, level bawah sikit tak apa. Tapi kalau kita kata asal masuk syurga, okey dah lah. Kalau tak masuk syurga, neraka lah. Pasal kita dah pilih bawah sekali. Dan biasanya kita punya target ni, biasa tak dapat result kita lebih daripada target kita. Jarang. Kalau ada tu special case lah. Biasanya kita punya result kita, keputusan exam kita tu bawah sikit daripada target asal kita. Jadi sebab tu target memang kena letak tinggi-tinggi. Dan bila target tinggi, maka kaedah pencapaian, nak mencapai benda tu pun kena sungguh-sungguh. Dan dia tak boleh kata saya mengimpikan 10A kan. Kalau budak-budak, kalau yang UPSR sekarang ni 5A. Dia tampal penuh bilik dia 5A. Lepas tu tidur. Main game tidur. Memang tak lah. Jadi kalau mengimpikan syurga, apatah lagi. Maka usahanya kena setimpal. Baik, sekarang ni nak jadikan diri kita sebagai hiasan dunia yang terindah. Sebenarnya tips dia satu je. Ni ada Rajah muka surat 51 tu. Kita cuba imagine, kita potong gambar ni masuk ke dalam kepala kita. Kan? Apa dia Rajah yang nak digambarkan dalam kepala kita ni? Alam yang kita diami ni. Ada 5 alam yang kita duduk. Kan? Dulu kita duduk di alam roh, kemudian kita masuk ke alam rahim sebagai satu tempat transit. Kan? Macam tol je lah. Tol untuk masuk ke dunia. Sekarang kita duduk di alam dunia di tengah-tengah. Dan kita akan lalu satu tol lagi, iaitu alam barzakh. Yang kemudian kita pergi kepada alam kita yang sebenar, kampung halaman kita yang sebenar, itulah akhirat. Baik, apa kesan dia bila kita ada gambaran yang jelas tentang konsep alam ni? Kesannya adalah apa pun yang berlaku kat dunia ini, kita sedar bahawa ini hanyalah jambatan. Kita sedar ini hanyalah ladang. Kita sedar ni hanyalah tempat kita bekerja, yang hasilnya akan kita tuai nanti di akhirat. Jadi kena selalu ada gambaran kita tengah duduk di alam yang tengah-tengah, bukan final, bukan penghujung kepada kehidupan. Umpama kita duduk, kita lalu jambatan Pulau Pinang, kita nak pergi Batu Terenggi. Ada dah orang tengah-tengah jambatan tu, bila jumpa lubang besar, dia berhenti pergi telet-telet lubang tu lama-lama. Ataupun dia tengok view cantik, dia pun, kita bermalam sini 3 malam. Nak tengok view awan ke atas langit, tengok bintang-bintang berkelipan. Tak ada. Kan? Kalau ataupun dia tengok air laut, cantik lah pula air laut kat sini, lain dari yang lain. Dia pun berhenti situ, parking 5 jam. Tak kan? Dia tak leka dengan apa pun yang ada atas jambatan. View cantik ke, lubang kat jalan ke, tiba-tiba ada tembok halang kat depan ke, ada batu bata ke, semua dia akan ketepikan, semua dia akan sekadar melihat sekadarnya, sebab dia tahu itu bukan destinasi dia. Destinasi dia adalah tu dekat pulau tu nanti. Destinasi dia dekat pantai tu yang dia nak pergi tu. Dia tahu itu jambatan saja. Jadi berapa banyak kali dah kita diberitahu bahawa dunia adalah jambatan. Dunia adalah ladang. Yang tempat kita bercucuk tanam, nanti kita nak tuai hasil dia. Bila kata ladang pun sama juga. Tak ada orang pergi ladang tak mau balik. Kita ni pelik kan? Masuk ladang dunia ni, lepas tu takut nak mati. Tak mau balik maknanya. Dah dibagi masuk ladang, tak mau balik. Kita tak pernah jumpa lagi orang masuk ladang tak mau balik. Sebab dia tahu ladang tempat dia buat kerja, nanti dia nak tuai hasil dia. Jadi setiap hari dia pergi ladang untuk bekerja, kemudian dia balik, datang lagi, sampai masa dia ambil hasil. Itu kaedah kita berdepan dengan dunia. Dan kalau kita faham maknanya ke alam ni, satu ketika dulu kita di alam roh. Di alam roh ni kita tanpa jasad yang ada sekarang. Kemudian kita masuk ke alam rahim tu sebagai satu syarat untuk kita masuk ke dunia.
Tak ada manusia yang boleh wujud di dunia ini tanpa melalui alam rahim, kecuali Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa, kan, Hawa. Dan sebab tak ada rahim lagi masa tu. Jadi setelah ada rahim, maka Allah jadikan rahim sebagai tempat transit, seolah-olahnya UFO lah, dari alam roh nak masuk alam dunia. Dan kita kena faham konsep ni betul-betul. Maknanya apa? Kalau Allah pilih rahim kita sebagai tempat transit kelahiran seorang manusia itu, maka manusia itu bukan milik kita. Cuma bila di dunia ni, dia punya hukum alam yang menetapkan setiap ikatan yang berlaku, semakin kuat ikatan tu, maka semakin banyak hak dan tanggungjawab. Sebab itu, antara banyak-banyak manusia, paling besar hak yang kita kena tunaikan adalah ibu. Sebab paling banyak ikatan kita dengan dia. Dan dia adalah tempat yang menjadi tol kita, transit kita daripada alam rahim nak masuk, daripada alam roh nak masuk ke alam dunia. Tanpa rahim ibu itu, maka kita tidak layak untuk masuk ke alam dunia. Ya Allah tak ciptakan kita masuk ke dunia ni pakai UFO. Kalau pakai UFO kita penat, pening. Pening pasal apa? Tiba-tiba muncul. Jadi tengah-tengah duk makan, satu family tu anak dia ada 3 contoh, makan-makan tiba-tiba ting muncul seorang lagi. Kita pun tanya, awak siapa? Saya anak mak, baru turun UFO tadi. Tiba-tiba tengok tak comel. Kita pun kata, tak comel, tak payah duduk sini, sebelah. Ataupun dia punya anak 12 dah, tambah lagi satu ting kan. Kita pun, kita dah banyak dah, sebelah tak ada, gigi sebelah. Akhirnya kita main tolak-tolak. Tapi bila masuk melalui alam rahim, maka sebagaimana keadaan si anak itu, secacat mana pun dia, seburuk mana pun dia, tetap akan diterima sebab dia dah masuk tempat yang penuh dengan kasih sayang, iaitu rahim. Tapi kena ingatlah, maknanya dia bukan milik kita. Dia cuma diamanahkan untuk kita jaga sehingga sampai satu masa dia boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia sebagai manusia yang sebenar, khalifah Allah di atas muka bumi. Ini hak pemilikan sementara sehinggalah dia boleh laksanakan tugas dia, maka ketika tu kena lepaskan dan jangan kacau dia lagi. Maksud jangan kacau tu bukan buat tak tahu dah. Maksudnya kan kadang-kadang ada mak-mak tu dia kacau anak dia tu sampai anak dia dah menikah, anak dia dah kahwin, anak dia ada anak tu ada anak lagi. Maknanya dia kacau sampai ke cicit dia. Kacau dengan makna kata menggugat rumah tangga orang lain. Menggugat rumah tangga anak dia sendiri. Berapa banyak punca perceraian berpunca daripada ibu mertua. Ni banyak kes. Maknanya dia dah pun mengganggu rumah tangga. Itu kena tahu, itu adalah manusia yang dulu di alam roh tu bukan siapa-siapa. Kemudian dia masuk ke dunia sebagai anak kita sebab Allah pilih rahim kita. Ni ilmu persiapan nak jadi mak mertua. Kena ingat. Maknanya tu konsep dia. Sekarang ni bila masuk alam roh, kemudian kita masuk ke alam dunia, dan ini hanya sebuah jambatan. Jadi maknanya sekarang ni nak jadi wanita solehah kan, nombor 1, jangan terlampau ikut emosi. Jadi setiap kali kita nak emotional, nak marah, nak geram, nak sakit hati, kena ingat ini ladang. Dekat ladang ni nak sakit hati tak boleh lebih-lebih sangat. Nanti pokok semua tumbang. Pokok semua tumbang, nak tuai apa? Tak boleh. Mungkin kita tak mampu tumbangkan pokok, kita mampu campak periuk belanga. Itu pun sama. Bawa masalah, nanti dekat akhirat dah apa yang kita nak tuai. Dan kalau semua benda kita rosakkan semasa berada di ladang ni. Jadi maknanya emosi kita cuba usahakan untuk kawal. Kemudian bila kita malas nak buat amal ibadah, maknanya malas nak tanam pokok. Nanti nak tuai apa? Kalau kita selalu ingat tentang kehidupan di akhirat. Nak tuai apa kalau masa duduk kat ladang ni kita tak tanam apa-apa. Jadi tetap kena tambahkan amal ibadah. Jadi nak buat apa pun terjadi, yang kita kena fikirkan adalah kehidupan selepas daripada kematian. Itu adalah kehidupan dan hakikat yang sebenarnya. Kita yang sebenar. Kita sekarang duduk dalam jasad, melalui alam barzakh nanti kita dipisahkan semula daripada jasad kita. Dan itulah kita yang sebenar yang akan hidup sampai bila-bila. Itu sebagai tips dalam muka surat 52. Tengok rajah tu bunga yang indah di taman untuk dilihat dan dinikmati oleh sesiapa, sekadar menyenangkan mata yang memandang. Dan kemudian wanita berhias di jalanan, samakah seperti bunga di taman, sekadar untuk tatapan umum? Ini maknanya kalaulah dia nak jadi wanita yang menampilkan segala kecantikan dia, apa tujuannya? Cuba fikir balik. Baik, wanita tu hiasan, kemudian bunga tadi hiasan.
Apa beza kita kalau kita mencantik-cantik, memperindahkan diri kita untuk ditonton oleh orang ramai? Beza tak dengan bunga tadi? Orang tengok dia, lepas tengok, comelnya. Lepas tu pergi lah. Hak nakal sikit, comelnya bunga ni. Dia pun cabut. Bawa balik kan. Bawa balik ada, awak cabut saja pun ada. Geram tengok dia gonyong-gonyong, lepas tu buang. Jadi macam tu juga wanita. Bila kita akhirnya mengindahkan penampilan kita semata-mata untuk orang puji kecantikan kita, semata-mata untuk orang tonton dan tengok kita, maka sama juga kejadian macam hiasan yang lain. Kita tak ada beza dengan hiasan yang lain. Itu yang dikatakan dunia adalah hiasan. Semua sekali tu hiasan. Yang kita rasa cantik, kita rasa nikmat nak pandang. Tapi yang beza pada wanita solehah adalah hiasan terbaik. Sebab dengan memandang wanita solehah tadi bukan sekadar menenangkan hati, melapangkan fikiran, bahkan menambahkan keimanan. Itu yang lebih penting. Jadi tadi yang tengok benda-benda lain tu tak ada yang ni. Yang tengok benda-benda lain tu sekadar hiasan yang seronok tengok. Tapi kalau pada wanita yang solehah kena ada beza. Maknanya dia tidak perlu memperindahkan penampilan dia hanya semata-mata untuk dilihat cantik. Tak ada beza kita dengan barang-barang hiasan yang lain. Jadi jangan jadikan diri kita ni barang. Kita orang. Kita orang bukan barang. Jadi kalau kita ni nak bagi comel-comel tu sama macam barang tu lah. Kan kita hias-hias bunga, bunga mangga, bunga telur kan. Maknanya untuk orang tengok cantiknya. Sama macam kita bunga-bungakan diri kita hanya untuk orang tengok cantiknya, lepas tu habis. Jadi itu maknanya konsep yang kita kena faham, bahawa wanita yang solehah itu bukan sekadar memperindahkan zahir dia, tapi maknanya yang lebih penting daripada itu adalah keimanan dia, menjadikan diri dia 3 tadi, manusia yang paling bermanfaat, kemudian menenangkan hati orang di sekitar dia, dan juga menyejukkan mata orang yang memandang dia. Tapi jangan sampai mengabaikan pula penampilan. Maknanya yang Islam ajar tetap ada. Penampilan ada kaedah, ada garis panduan Islam ajar. Apa dia? Dari sudut penampilan apa yang kita nak jaga? Berpandukan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemas. Kemas. Nabi ni setiap kali nak keluar rumah, Nabi tengok cermin, Nabi sikat rambut, Nabi tengok baju dia. Memang dia jaga kekemasan. Jadi maknanya kemas itu kita jaga. Yang lebih-lebih tu, itu dah tak ada dalam list dia. Tak ada dalam senarai bagaimana nak menjaga penampilan. Jadi kemas satu, yang kedua bersih. Jadi Nabi jaga sungguh dua ni. Dan kemas dan bersih ni bukan kat luar je, sampai kepada dalam rumah sekalipun, sepanjang masa. Itu sifat orang yang beriman. Jadi maknanya Nabi SAW, Nabi kan selalu bawa kayu siwak kan. Nabi ni kalau nak masuk rumah, sebelum dia ketuk pintu rumah Aisyah tu, dia siwak dulu. Baru lepas siwak, baru dia ketuk pintu. Pernah jumpa tak orang gosok gigi kat luar rumah sebelum masuk rumah? Dah Maknanya hebat Nabi jaga kebersihan dia. Sekalipun untuk dia berdepan dengan isteri yang tiap-tiap hari dia jumpa. Jadi kita lepas ni buat singki kat depan rumah nak gosok gigi. Sebenarnya beza siwak dengan berul gigi. Itulah, berul gigi kena ada singki, kena ada air kan. Siwak tak payah, pakai kayu tu je. Itu antara sunnah siwak lah yang Nabi SAW buat. Cuma contoh yang kita nak ambil adalah Nabi sentiasa menjaga kebersihan dan juga kekemasan. Yang tu yang kita nak jaga. Okey, kita berhenti setakat tu insya-Allah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.